Status harian normal baharu COVID-19. Satu kes sedang berada dalam kategori 5 iaitu mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU. Sementara itu, 3 kes berada dalam kategori 4 iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 744 kes sembuh dilaporkan hari ini. Manakala jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 74% dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang telah mendapatkan 3 dos vaksin adalah 72.9%, manakala 14.9% bagi 4 dos vaksin. Mahkamah Syariah Negara Brunei Darussalam memaklumkan kepada orang ramai, terutama umat Islam di negara Brunei Darussalam, bahawa hakim-hakim syar'i dan para pegawai mahkamah-mahkamah syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama para pegawai dari Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan dan Jabatan Mufti Kerajaan akan berada di beberapa tempat yang ditetapkan untuk meruqyah anak bulan Zulhijjah 1443 Hijrah. Ruqyah akan diadakan pada petang hari Rabu 29 Zulkaidah 1443 Hijrah bersamaan 29 Jun 2022 Masihi di Tanjung Batu dan Bukit Agok bagi daerah Brunei dan Muara, Bukit Lumut bagi daerah Blaid dan daerah Tutong di Bukit Ambok. Berikutan itu, pengumuman 1 Zulhijjah dan seterusnya penentuan Hari Raya Aidiladha akan disiarkan melalui radio televisyen Brunei sebaik-baik sahaja hasil ruqyah pada petang esok diperoleh dari pihak berkenaan. Setiap individu penting memulakan atau mengekalkan amalan cara hidup sihat dan mengajarkannya kepada ahli keluarga dan sesiapa sahaja di bawah jagaan mereka dengan melakukan kegiatan fizikal secara konsisten. Berucap pada Majlis Pelancaran Garis Panduan Kegiatan Fizikal Kebangsaan edisi kedua Negara Brunei Darussalam pagi tadi, Menteri Kesihatan menekankan kegiatan tersebut bukan sahaja dapat mencegah masalah obesiti dan penyakit-penyakit tidak berjangkit, malah dapat mengawal terjadinya komplikasi-komplikasi yang berkaitan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga menyeru setiap individu untuk membiasakan diri untuk sentiasa kekal aktif secara tetap dan berterusan dalam menjalani fasa peralihan dan aktiviti harian dengan COVID-19. Majlis pelancaran berlangsung di sebuah hotel di Brakas. Mesej-mesej utama dan saranan yang telah dikenalpasti di dalam garis panduan tersebut perlu difahami, diberigakan dan dikongsikan serta disokong sepenuhnya supaya setiap penduduk akan dapat memenuhi saranan untuk melakukan kegiatan fizikal dan mengurangkan aktiviti sedentary. Sokongan bagi merealisasikan saranan-saranan tersebut boleh sahaja dalam bentuk dasar maupun tindakan atau program khusus di semua lapisan masyarakat yang menggalakkan kegiatan fizikal dan mengurangkan aktiviti sedentary. Garis Panduan Kegiatan Fizikal Kebangsaan edisi kedua mengandungi beberapa saranan baharu dan kelebihan bagi meningkatkan kegiatan fizikal serta tajuk baharu mengenai kesan sampingan daripada gaya hidup sedentari. Diselaraskan dengan Garis Panduan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, ia juga menerangkan mengenai tahap dan tempoh melakukan kegiatan fizikal bagi kumpulan peringkat umur yang berbeza, termasuk kanak-kanak kecil di bawah umur 5 tahun. Dalam beberapa tahun lalu, ekonomi negara Brunei Darussalam telah mencatat perkembangan yang signifikan terutama dalam sektor bukan minyak dan gas. Secara purata, sektor tersebut meningkat kira-kira 5% dipacu oleh aktiviti-aktiviti baharu dan peluasan yang sedia ada.
ketika menggariskan perkara tersebut dalam ucapan khas pada Simposium Minggu Ekonomi Brunei's Economy Towards Wawasan Brunei 2035 WAWI. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan usaha ke arah mempelbagaikan ekonomi perlu diteruskan berpandukan Economic Blueprint terutama dalam rangka peta jalan dan Plan Induk Industri. Walau bagaimanapun, jelas Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, pembentukan strategi mempelbagaikan ekonomi negara perlu berdaya tahan dan sentiasa mengambil kira dan mengambil berat terhadap alam sekitar dan meminimumkan sebarang kesan iklim untuk memastikan biodiversiti kekal dilindungi dan dipelihara dengan baik. Minggu Ekonomi diadakan sempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei, Brunei MYCE 2022. The 5 identified priority sectors, namely downstream oil and gas, food, ICT, tourism and services, will be our focus to drive our diversification efforts in the coming years. Increasing activities and investment in these sectors will boost the growth of our industries, increase exports, and create more employment. To support the development of these sectors, more needs to be done, among which include improving our regional and global connectivity, which will help our businesses and people to expand to external markets. Dengan tema ke arah ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan, Minggu Ekonomi menyediakan peluang untuk meneliti pembangunan ekonomi ke arah mencapai wawasan Brunei 2035. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Dua ucaptama dibentangkan oleh speaker-speaker antarabangsa pada hari pertama Simposium Minggu Ekonomi Brunei MYCE 2022. Acara diadakan di Dewan Mesyuarah Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Ucaptama pertama bertajuk Implications of the Changing World Order dibentangkan oleh pengasas, Ketua Bersama Pelaburan, Pegawai dan Ahli Lembaga Bridgewater Associates LP. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Lim Jock Hoi, Setiausaha Agung ASEAN, membentangkan ucaptama bertajuk Global and Regional Outlook, Megatrends to Look Out For. And investment have also been robust, recording a 28.5% growth during the same period. Sementara itu, 5 ahli panel membincangkan mengenai reassessing and recalibrating policy approaches for GDP yang menumpukan mengenai dasar yang boleh dilaksanakan di negara ini untuk mempercepatkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK. Sementara itu, pameran Minggu Ekonomi yang diadakan sehingga 2 Julai ini menampilkan sektor-sektor utama dan para peserta pameran termasuk pengusaha kecil dan sederhana PKS. Pameran mengetengahkan jenama dan produk tempatan di bawah Darussalam Enterprise Day. Selain itu, Day bersedia memberikan sokongan perniagaan dan khidmat nasihat dan akan memberi peluang kepada PKS untuk mengembangkan perniagaan mereka. Kementerian Kewangan dan Ekonomi sangat berharap bahawa Minggu Ekonomi akan dapat mempertingkatkan pengetahuan orang ramai mengenai ekonomi negara Darussalam dan juga faktor-faktor yang dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi. Kami juga berharap orang ramai dapat mengunjungi pameran dan menyertai workshop-workshop yang akan diadakan yang bertujuan untuk memberikan topik-topik yang relevan kepada entrepreneurship. Persediaan giat dilaksanakan bagi bakal jemaah haji negara mengerjakan ukuf di Arafah. Perincian mengenai bahan beritanya menyusul seketika nanti. Teruskan bersama Berita Perdana.
Bagi memberikan galakan kepada para atlet untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi di sukan serantau dan antarabangsa, petang tadi diadakan penyampaian ganjaran kemenangan skim penggalak kecemerlangan sukan SPKS. Majlis yang berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Brakas itu diberikan berikutan pencapaian para atlet, jurulatih dan Persatuan Sukan Kebangsaan bagi Sukan Asia Tenggara Sukan C ke-31 Vietnam 2021. Penyerahan ganjaran kemenangan SPKS berjumlah RM33,200 disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Terdahulu, Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Pentadbiran Kewangan dan Estet Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Dalam ucapannya, antara lain menyatakan SPKS adalah ganjaran serta pengiktirafan dan penghargaan negara. Atlet-atlet yang menerima ganjaran, atlet wushu Awang Muhammad Adi Salihin bin Roslan, atlet pencak silat Awang Muhammad Ali Saifullah Abdullah bin Haji Muhammad Suhaimi, 3 atlet pencak silat regu wanita Dayang Anissa Najihah binti Abdullah, Nurli Yermah binti Haji Raya dan Dayan Nur Wasikah Azimah binti Rosihan. Akan menaikkan prestasi lagi yang lebih baik lagi. Akan mengikuti acara SEA Games tahun depan lagi. Untuk memperbaiki lagi mana kelemahan saya yang akan saya buat dan insyaAllah demi negara saya akan buat yang terbaik. Berikan kami dorongan untuk bekerja lebih gigih dan bersemangat untuk mencapai kejayaan untuk acara seterusnya. Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam Pentadbiran dan Perubatan dan syarikat-syarikat pengendali perkhidmatan pakej haji baru-baru ini mengadakan perjumpaan dengan Maktab 112 di Pejabat Maktab berkenaan Makkah Al-Mukarramah. Rombongan diketuai oleh Awang Haji Muhammad Hisham bin Awang Haji Maidin, penolong Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam di Makkah Al-Mukarramah dan dialu-alukan oleh Ali Bondagi, Ketua Maktab 112. Semasa perjumpaan, Ali Bondagi berharap maktab berkenaan dan pihak pengurusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam akan dapat meneruskan kerjasama yang baik agar jemaah haji dapat melaksanakan manasik haji dengan selamat, selesa dan seterusnya mendapat haji yang mabrur. Persediaan semakin rancak dijalankan bagi bakal jemaah haji negara untuk mengerjakan ukuf di Padang Arafah yang akan berlangsung tidak lama lagi. Persediaan tersebut termasuk meninjau lokasi-lokasi yang bakal menempatkan jemaah haji negara di Arafah dan Mina. Azizi Ahmad ada laporannya. Rombongan diketuai oleh Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, Pengarah Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Ugama, selaku Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam Pentadbiran di Arab Saudi bagi musim haji 1443 Hijrah 2022 Masihi dialu-alukan oleh Datuk Jamil Bondokji, pemilik syarikat Nozoli, iaitu syarikat yang dilantik oleh Maktab 112 dalam menyediakan kemah serta semua keperluan di Masyair, Arafah dan Mina. Penyediaan kemah-kemah bagi bakal-bakal haji negara di Arafah menjadi tumpuan utama lawatan. Pihak Maktab 112 yang bertanggungjawab menyediakan penempatan dengan kapasiti yang mencukupi bagi bakal-bakal jemaah haji negara. Beberapa buah kemah, sebuah surau dan ruang makan yang selesa turut dilengkapi dengan penghawa dingin telah disediakan. Setiap kemah dibahagikan kepada beberapa buah bilik dan sebuah bilik akan menempatkan 20 orang jemaah. Rombongan juga meneruskan lawatan ke kemah-kemah para bakal haji negara di Mina dengan kedudukan kemah yang cukup dekat dengan kawasan tempat melontar jamarat. InsyaAllah, ianya akan memberikan keselesaan dan kesenangan bagi para bakal haji negara untuk membuat ibadah melontar jamarat. Dari Makkah Al-Mukarramah, Azizi Ahmad melaporkan untuk Berita RTB.
Perkhidmatan kaunter pembayaran di semua cawangan tabung amanah pekerja TAP akan ditutup pada hari Khamis 30 Jun 2022 bagi penutupan akaun pertengahan tahun bank. TAP walau bagaimanapun memaklumkan kaunter pertanyaan, pendaftaran, pengeluaran, perkhidmatan dalam talian e-amanah Pit Stop, kios e-info TAP dan pusat panggilan TAP akan terus beroperasi seperti biasa pada hari tersebut. Bagi ahli skim tabungan perumahan STP, pembayaran caruman bagi bulan Jun boleh dibuat melalui perbankan dalam talian selewat-lewatnya pada 30 Jun 2022. Perkhidmatan kaunter pembayaran bagi cawangan ibu pejabat TAP akan kembali beroperasi seperti biasa pada hari Jumaat 1 Julai 2022 dan bagi cawangan Belait, Tutong dan Temburong pada hari Sabtu 2 Julai 2022. Sebarang pertanyaan, hubungi talian 238-2929 semasa waktu bekerja atau melalui email di ask@tap.com.bn. Seorang lelaki tempatan dikehendaki oleh pasukan polis di Raja Brunei untuk membantu siasatan. Sebarang maklumat mengenai Muhammad Zafrin bin Muhammad Said yang memegang nombor kad pengenalan 00294714 diminta menghubungi bahagian siasatan jenayah perdagangan Jabatan Siasatan Jenayah di talian 2459-500, sambungan 464 atau 468 atau talian kecemasan polis 993 atau mana-mana balai-balai polis yang berdekatan. Beralih ke berita sukan. 16 buah pasukan akan menyertai kejohanan Piala Futsal Brunei 2022 yang membuka tirainya awal bulan depan. Pengundian bagi kejohanan tersebut diadakan semalam di Dewan Serbaguna Rumah Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD Brakas. Undian bagi kejohanan tersebut disempurnakan oleh Pengiran Matusin bin Pengiran Matasan Presiden FABD serta ahli-ahli jawatan kuasa eksekutif FABD. Kejohanan dibahagikan kepada 4 kumpulan dengan setiap 2 pasukan teratas kumpulan akan mara ke suku akhir. Manakala pasukan juara nanti bakal mewakili negara di kejohanan Klub Futsal AFF 2022 di Thailand pada Oktober depan.